Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang pelajar ketika dia menyertai satu perkemahan pengakap di sebuah hutan. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang sejenis bom yang dicipta semasa Perang Dunia Kedua. Tapi bom tu bukan bom atom, sebelum bom atom. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Aman untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Aman berusia 14 tahun ataupun tingkatan 2. Dekat sekolah tu, Aman masuk kelab pengakap. Maknanya setiap aktiviti pengakap ni memang Aman akan join lah, akan sertai. Pada tahun tu, kelab pengakap di sekolah Aman ni ada anjurkan satu aktiviti perkemahan di sebuah hutan. Aman memang suka aktiviti macam tu. Jadi Aman pun sertai lah aktiviti perkemahan dekat hutan tu. Lama jugalah diorang kena berkemah dalam hutan tu. Diorang kena berkemah dalam hutan tu selama 2 minggu. Pada malam pertama Aman tidur di hutan tu, berkemah di hutan tu, tak ada apa-apa yang berlaku. Perkara misteri mula berlaku pada malam kedua. Pada malam kedua, lebih kurang pukul 10 malam macam tu, semua dah tidur. Tiba-tiba kawan Aman yang satu kemah dengan Aman ni terbangun sebab nak buang air kecil. Nama kawan Aman ni adalah Joe. Joe dia kejutkan Aman pada masa tu untuk teman dia pergi kencing. Aman pada mulanya malas lah. Dia cakap dekat Joe, pergilah sendiri, sungai bukannya jauh pun. Tapi Joe pada masa tu dia kejut juga Aman, minta tolong Aman untuk temankan dia. Jadi Aman pun bangunlah, temanlah Joe ni pergi ke sungai. Bila dia orang berdua dah sampai dekat satu pokok besar ni, sebelum sampai ke sungai tu, tak jauh dah daripada pokok besar tu dengan sungai, tak jauh. Aman pun bagi tahu Joe, aku tunggu dekat sini je lah, kau pergilah kencing dekat sungai tu, aku tunggu kat sini. Joe pun cakap okey, tunggu dekat sini. Aman pun berdirilah dekat bawah pokok besar tu, tunggu Joe siap. Tak lama lepas tu nampaklah Joe ni datang dekat pokok besar tu. Bila Aman nampak Joe dah sampai dekat dia, Aman pun patahlah balik pergi dekat kemah. Bila dah masuk dalam kemah tu, Aman tunggu Joe tak masuk-masuk. Lebih kurang 2-3 minit macam tu, barulah kedengaran bunyi seseorang berlari dan masuk dalam kemah. Orang tu tak lain tak bukan Joe lah. Joe masuk dalam kemah tu dan marah-marah dekat Aman. Apalah kau ni Aman, kenapa tak tunggu aku? Aku tak siap lagi. Aku pergi dekat pokok besar tu, kau dah tak ada. Bila Aman dengar Joe cakap macam tu, Aman jadi pelik lah. Sebab tadi memang Joe berjalan dengan dia, di belakang dia. Jadi apa sebenarnya yang dah berlaku pada malam kedua tu? Aman dah mula risau. Dia tahu yang tadi yang berjalan dengan dia tu memang bukan Joe. Memang ada benda lain yang menyerupai muka Joe nak mengusik dia. Dan yang membuatkan Aman bertambah risau, masa tu baru malam kedua. Panjang lagi masa dia kena berada dekat situ. Dia kena berada dekat situ selama 2 minggu. Tak tahulah apa cerita pula lepas ni. Keesokan paginya, macam biasalah, semua peserta kena bangun pada jam 5 pagi. Semua peserta kem tu kena solat subuh secara berjemaah. Aman cakap pada masa tu semua peserta ada 20 orang. Ustaz jadi imam pada masa tu. Aman pula duduk di saf paling belakang. Macam biasalah bila solat berjemaah ni, bila imam dah selesai baca surah Al-Fatihah tu, semua makmum akan jawab amin. Tapi pada pagi tu Aman rasa pelik. Sebab jumlah semua peserta adalah 20 orang. Aman berada di saf paling belakang. Di belakang saf Aman ni memang dah tak ada orang. Sebab kem tu semuanya pelajar lelaki, tak ada pelajar perempuan. Masa semua makmum sebut amin tu, Aman dengar suara lelaki dewasa ramai dekat belakang dia sebut amin. Aman dah mula rasa seram sejuk pada masa tu. Bila dah habis solat subuh secara berjemaah tu, Aman tengok semua orang macam biasa je. Seolah-olah macam dia seorang je yang dengar. Bila Aman tengok semua orang macam tak ada apa-apa, Aman pun buat tak tahu je lah. Teruskan aktiviti macam biasa. Pada malam yang seterusnya, berlaku lagi perkara yang pelik di kawasan perkemahan tu. Pada malam tu, malam ketiga tu,
Ustaz suruh semua peserta kem untuk masuk ke kemah awal, untuk tidur awal. Seawal jam 9 malam. Semua peserta rasa pelik. Kenapa malam tu Ustaz suruh tidur awal? Biasanya jam 9 malam, semua peserta masih lagi melakukan aktiviti lah. Ada lagi aktiviti. Tapi pada malam tu, Ustaz suruh semua orang masuk kemah awal. Jam 9 malam. Jadi semua peserta ni ikutlah arahan Ustaz. Pada jam 9 malam, semuanya masuk ke dalam kemah dan mula tidur. Tapi Aman pada malam tu dia tak boleh tidur. Tak tahu kenapa. Dia rasa tak sedap hati pada malam tu. Ada benda yang tak kena. Aman rasa macam ada benda dekat luar. Aman pun buka zip kemah dia. Dia mengintai dekat luar. Bila Aman tengok dekat luar, Aman sangat-sangat terkejut. Tak jauh daripada kemah dia, Aman nampak ada satu makhluk yang pelik. Makhluk tu, rupa dia macam satu pokok yang tua. Badan dia nampak macam kayu. Kulit dia macam kulit kayu. Tangan dan juga kaki lembaga tu nampak macam dahan-dahan pokok yang dah tua. Lembaga tu bergerak-gerak dengan laju. Dan dalam keadaan yang gelap tu, Aman boleh nampak Ustaz tengah bersilat lawan benda tu. Aman macam tak percaya apa yang dia nampak. Yang membuatkan Aman bertambah pelik, ada seorang perempuan yang turut sama lawan benda tu bersama-sama dengan Ustaz. Perempuan tu sangat cantik. Perempuan tu memakai baju yang unik. Yang reka bentuknya tak pernah Aman nampak sebelum ni. Dan di tangan perempuan tu ada sejambak bunga. Aman jadi terpesona bila melihat perempuan tu. Lama jugalah Ustaz dan juga perempuan tu lawan makhluk yang menyerupai pokok tu. Tiba-tiba bunga yang perempuan tu pegang mengeluarkan satu debu yang berwarna putih. Debu putih tu kemudiannya pergi menyerang makhluk yang nampak macam pokok tu. Tak lama lepas tu, lembaga yang menyerupai pokok tua tu perlahan-lahan berhenti bergerak dan akhirnya gaib macam tu saja. Bila lembaga yang menyerupai pokok tua tu dah hilang daripada pandangan, tiba-tiba perempuan tu toleh ke arah Aman. Seolah-olah dia tahu daripada tadi Aman ni pandang ke arah dia. Aman jadi terperanjat lah pada masa tu. Cepat-cepat Aman ni tutup zip kemah dan dia berbaring pura-pura tidur. Aman cuba paksa diri untuk tidur pada malam tu tapi tak boleh. Dah puas Aman ni pejam mata. Setiap kali Aman pejamkan mata, dia akan terbayang perempuan tadi. Makin lama Aman baring, makin tak selesa, makin rimas. Akhirnya Aman duduk. Aman tergerak hati nak jenguk keluar. Jadi Aman bukalah zip kemah dia, jenguk keluar. Dah tak ada orang dekat luar, tak nampak siapa-siapa pun. Entah kenapa pada masa tu, Aman terasa macam nak keluar daripada kemah. Aman buka zip kemah dia, terus melangkah keluar. Sebenarnya pada masa tu Aman nak cari Ustaz. Manalah tahu kalau Ustaz ada dekat kawasan tu. Kalau jumpa Ustaz, bolehlah Aman tanya apa yang dia nampak tadi tu. Aman pun berjalan di kawasan sekitar kemah tu tapi tak nampak Ustaz. Bila dah tak nampak Ustaz, Aman pun nak masuklah ke dalam kemah. Baru je nak masuk dalam kemah, tiba-tiba ada satu suara menegur Aman. Suara tu adalah suara perempuan. Dia tanya, kenapa tak tidur lagi? Aman terperanjat pada masa tu. Bila Aman toleh, Aman nampak perempuan tu adalah perempuan yang lawan makhluk pokok tua tadi tu. Memang samalah perempuan tadi, memakai baju yang berwarna putih dengan reka bentuk yang sangat unik. Dan di tangan dia ada sejambak bunga. Aman jadi terkaku pada masa tu. Dia tak tahu nak cakap apa. Perempuan tu mengukirkan senyuman. Dia cakap lah, jangan takut. Tadi dia sekadar nak membantu aja, nak halau jin hutan. Masa tu barulah Aman tahu. Rupa-rupanya makhluk yang menyerupai pokok tua tadi tu adalah sejenis jin hutan. Rupanya tadi Ustaz dan juga perempuan ni sedang melawan seekor jin hutan. Lepas perempuan tu cakap macam tu, tiba-tiba kaki Aman terasa seperti digigit oleh serangga. Aman tunduklah. Dia tengok kaki dia. Tengok-tengok tak ada pun serangga. Bila Aman pandang balik ke arah depan, perempuan tu dah hilang. Keesokan paginya, Aman pun cari Ustaz. Bila dah jumpa Ustaz tu, Aman ceritalah apa yang dia nampak. Aman bagi tahu semualah. Dia nampak Ustaz dan juga perempuan tu lawan satu makhluk yang menyerupai satu pokok kayu yang dah tua. Lepas tu Aman cerita, perempuan tu jumpa dia bercakap dengan dia. Ustaz terkejut bila dengar Aman cakap macam tu. Ustaz pun bagi tahu Aman yang Aman ni adalah seorang yang bertuah, bernasib baik. Bukan semua orang dapat rezeki untuk nampak benda-benda macam ni. Lepas tu Ustaz tu cakap dekat Aman, sebenarnya semalam tu Aman tak boleh tidur sebab perempuan tu memang nak jumpa dengan Aman.
Sebab perempuan tu dah tahu Aman nampak dia masa dia lawan dengan jin hutan tu. Jadi pada masa tu ustaz pesan dekat Aman supaya jangan ceritakan perkara tu kepada peserta sepanjang camp tu berlangsung. Kalau nak cerita pun tunggu balik nanti. Dah keluar daripada kawasan tu, dah sampai ke rumah, bolehlah nak cerita pun. Tapi lebih baik kalau dirahsiakan. Semenjak hari tu, Aman dan juga perempuan tu selalu berjumpa pada waktu malam. Diorang duduk hampir dengan unggun api. Diorang berdua bersembang, berborak. Seolah-olah berkawan lah. Masa diorang bersembang tu, Aman ada juga tanya perempuan tu lah. Sebenarnya, Aman panggil perempuan tu Puteri. Aman tanyalah Puteri. Aman risau kalau ada orang nampak dia bercakap dekat luar ni seorang-seorang. Lepas tu Puteri tu bagi tahu, jangan risaulah. Kalau ada orang nampak, orang tak akan nampak yang Aman ni tengah bercakap seorang-seorang. Tapi orang akan nampak Aman ni menyanyi. Menyanyi seorang diri dekat luar. Dipendekkan cerita, habislah 2 minggu. Dah habis tempoh 2 minggu dia orang berkemah dekat hutan tu. Sebelum Aman naik bas, Aman sempat berjumpa dengan Puteri tu. Masa berjumpa kali terakhir tu, perempuan tu ada hadiahkan satu bunga kepada Aman. Puteri tu pesan, kalau nak jaga bunga tu dengan baik, kena letak di atas air, bukan di atas tanah. Aman pun ambil bunga tu. Sebelum diorang berpisah, Aman sempat keluarkan handset dan ambil gambar. Selfie bersama-sama dengan Puteri tu di tepi hutan. Aman rasa sedih lah pada masa tu sebab nak tinggalkan Puteri ni. Bila Aman dah naik dalam bas, dah duduk, Aman pun buka handset dia. Tengoklah gambar dia bersama-sama dengan Puteri tu tadi. Memang adalah gambar Puteri tu. Tapi, lama kelamaan, gambar Puteri tu perlahan-lahan hilang. Dan akhirnya, tinggallah Aman seorang je dalam gambar tu. Bila Aman dah sampai dekat rumah dia, Aman pun segera pergi dekat rumah nenek dia. Sebab dekat rumah nenek dia, ada satu kolam. Aman pun keluarkan bunga yang Puteri tu bagi. Letak dalam kolam tu. Itulah kisah yang berlaku kepada Aman semasa dia berumur 14 tahun menyertai satu kamp pengakap di sebuah hutan. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang sejenis bom. Bom yang sangat unik. Idea untuk mencipta bom yang unik ni berlaku pada zaman Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita sedia maklum lah, pada Perang Dunia Kedua ni, tentera Jepun dah bom Pearl Harbor di Amerika Syarikat. Jadi pihak tentera Amerika Syarikat dan juga penduduk Amerika Syarikat mula memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Jepun. Daripada situlah tercetusnya idea untuk mencipta bom kelawar. Orang yang memberi idea untuk membina bom kelawar ni adalah seorang doktor gigi, Dr. Lytle S. Adam. Pelik kan? Doktor gigi bagi idea untuk cipta bom kelawar. Tapi doktor gigi ni bukanlah sebarang doktor. Dia berkawan baik dengan isteri kepada Presiden Amerika Syarikat pada masa tu. Nama isteri kepada Presiden Amerika Syarikat pada masa tu ataupun First Lady adalah Eleanor Roosevelt. Dr. Lytle S. Adam dapat idea untuk buat bom kelawar ni bila dia buat satu pemerhatian di Jepun. Dr. Lytle perasan dekat Jepun kebanyakan bangunan dibina daripada buluh dan juga kayu. Daripada situlah dia dapat idea tentang bom kelawar. Sebab bahan-bahan binaan tadi semuanya jenis yang senang terbakar. Tak lama lepas tu, Dr. Lytle S. Adam ni pun hantarlah surat cadangan untuk surat idea lah untuk buat bom kelawar tu. Hantar kepada White House, Rumah Putih. Senanglah dia nak hantar sebab dia berkawan dengan isteri kepada Presiden Amerika Syarikat. Pada tahun yang sama, tahun 1942, idea untuk buat bom kelawar tu diterima, diluluskan oleh Presiden Amerika Syarikat, Presiden Roosevelt. Sasaran utama untuk gunakan bom kelawar ni adalah di kawasan perindustrian di bandar Jepun. Rancangan bom kelawar ni dianggap sebagai rancangan yang baik sebab pihak Amerika memang dah tahu dekat mana ada populasi kelawar yang banyak, senang diorang nak ambil. Tempat yang ada banyak populasi kelawar adalah di New Mexico. Dekat New Mexico tu, ada satu spesies kelawar ni yang mampu membawa beban. Beban lebih berat daripada badan dia sendiri. Jadi memang cukup sesuai nak gunakan spesies tu untuk jalankan operasi bom kelawar. Jadi macam mana sebenarnya bom kelawar ni berfungsi? Bom kelawar ni sebenarnya adalah satu bekas yang besar. Bekas yang bertingkat lah. Dalam bekas tu diisi banyak kelawar, berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus ekor kelawar.
Setiap ekor kelawar yang ada dalam bekas tu telah diikat dengan satu bom. Bom yang bersaiz kecil. Diikat pada dada kelawar tu. Orang yang bertanggungjawab untuk mereka bom kecil yang diikat pada dada kelawar tu bernama Dr. Louis Pfizer. Dr. Louis ni dia cipta satu device yang mencampurkan bahan bakar dan mekanisme pencetus api. Tapi bukan itu saja. Dr. Louis Pfizer juga ada tambah elemen timing bom pada bom kecil itu. Timing bom tu ataupun bom masa tu bersambung dengan tali yang diikat pada dada kelawar tu. Nama projek penciptaan bom kelawar ni adalah projek X-Ray. Cara bom kelawar ni beroperasi adalah pihak tentera Amerika Syarikat akan bawa bom-bom kelawar ni menaiki satu pesawat pada ketinggian melepasi 1000 kaki lah daripada udara tu. Bila dah sampai dekat tempat target, pesawat tu akan melepaskan ke semua bom-bom kelawar ni. Pada ketinggian 1000 kaki akan ada satu parachute, satu payung terjun keluar daripada bekas yang ada kelawar tadi tu. Payung terjun tu akan terkeluar secara automatik daripada bekas kelawar tu bila dah sampai pada ketinggian 1000 kaki. Bila bekas yang berisi kelawar yang ada bom tu dah sampai pada ketinggian yang sesuai, pintu akan dibuka. Pintu yang ada pada bekas tu dibuka, melepaskan ke semua kelawar-kelawar yang ada bom tadi. Bila bekas tu dah terbuka, kelawar-kelawar ni semua akan mula terbang. Terbang dan cari tempat untuk hinggap. Pada masa itulah dia akan hinggap di rumah-rumah, di bumbung-bumbung, dan dia mula akan gigit tali-tali yang mengikat bom di dada dia. Bila bom yang diikat pada tubuh dia tu dah terlepas, kelawar tu akan terbang. Terbang meninggalkan bom tu. Macam yang saya cakap tadilah, bila tali yang mengikat bom tu dah terputus, bom masa akan mula berfungsi. Timing bom akan bermula. Bila dah habis masa, bahan mudah terbakar dan juga mekanisme pencetus api tu akan bercampur. Dan bom tu akan meletup. Tapi sebelum bom kelawar ni boleh digunakan pada operasi perang, bom kelawar ni perlu diuji terlebih dahulu. Pada tarikh 15 Mei tahun 1943, masa pihak tentera udara USA sedang uji bom kelawar ni, ada berlaku kesilapan. Salah seekor daripada bom kelawar ni terlepas daripada kurungan dia. Secara tak sengajalah. Kelawar tu kemudiannya pergi singgah di pangkalan udara lapangan terbang tentera di New Mexico. Lepas tu berlakulah kebakaran di kawasan tu. Tapi insiden tu tak mematahkan semangat pihak tentera untuk meneruskan projek bom kelawar ni. Pada bulan Ogos tahun 1943, projek bom kelawar ni ataupun projek X-Ray ni diserahkan kepada tentera laut pula. Dan seterusnya diserahkan kepada pasukan Marine Amerika Syarikat pada bulan Disember. Bila bom kelawar ni diuji, diorang dapati bom kelawar ni sangat-sangat berkesan. Kalau nak dibandingkan bom kelawar dengan bom yang biasa digunakan dalam peperangan, bom kelawar lebih cekap, lebih banyak kebakaran dapat dihasilkan. Hasil daripada ujian tu, diorang dapati bom kelawar boleh hasilkan 3,600 hingga 4,700 lebih jumlah kebakaran dalam satu serangan. Manakala bom biasa pula hanya dapat menghasilkan sekitar 167 hingga 400 kebakaran sahaja dalam satu serangan. Maknanya bom kelawar ni memang jauh lebih berkesan daripada bom biasa. Bagaimanapun, projek bom kelawar ni telah dibatalkan sebab dianggap tak mampu untuk digunakan dalam pertempuran sebenar pada tahun 1945. Dan lagi satu, pada masa tu dah bermula projek untuk membina bom atom. Jadi kebanyakan dana, duit-duit ni semua dialihkan kepada pembinaan bom atom tu. Dan macam yang kita tahulah, bom atom tu disempurnakan dan digunakan sebanyak 2 kali di negara Jepun. Walaupun projek bom kelawar ni tak disempurnakan, tapi pihak tentera Amerika Syarikat menghabiskan banyak duit pada projek pembangunan bom kelawar, terutama pada musim panas tahun 1944. Dianggarkan kira-kira 2 juta dihabiskan untuk pembangunan bom kelawar pada masa tu. Tapi disebabkan pembangunan bom kelawar ni terlalu perlahan dan keberkesanan bom atom tu jauh lebih baik, Amerika Syarikat lebih memilih untuk beri tumpuan kepada bom atom. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.